Okay. So, dah makan tengah hari dah semua? Hari ni tajuk kita simple je. Saya just nak bagi introduction supaya anda dapat gambaran lah apa nama tu, macam mana program yang saya dengan Cik Azlan akan bawakan lah untuk membantu kalian. Di samping kita dah beli Vivit, macam mana kita nak mengoptimumkan kita punya result tu nanti. Okay. So that's why saya buat apa nama tu live untuk hari ni lah. Untuk senang jugalah untuk pada kawan-kawan yang masih lagi belum lagi membeli ataupun tengah fikir aku nak beli ke tak nak ataupun macam mana nak nak convince kawan-kawan supaya nak membeli. Okey, di sinilah ini mungkin menjadi salah satu cara lah untuk kalian gunakan, macam mana kita nak share kat kawan-kawan kita. Sebabnya ini program ni kira salah satu apa nama, pembantu untuk anda close untuk jual Vivit tu nanti. Okay, InsyaAllah tak rugi. Sebab kalau tengok pun company-company lain yang apa nama tu menggunakan taktik yang sama, dia punya program harga dia quite mahal jugalah. Sebab hari tu saya tengok ada satu company ni, dia beli produk saja yang yang boleh consume untuk 7 hari dalam 100 lebih. Kalau untuk 2 minggu dengan campur ada dietitian dalam 200 lebih. Lepas tu satu lagi, kalau dia beli produk 3 kotak untuk 21 hari campur dengan dietitian dalam 300 plus. So kita tak perlu, kita dalam 500 lebih insyaAllah kita rangkumkan. Sebenarnya saya tak nak buat program ni lama, 6 bulan. Kita tengok macam mana dia punya ni. Sebab biasanya program diet biasa kita akan buat tak lama pun, sekurang-kurangnya dalam 3 bulan paling lama lah. Sebab dalam 3 bulan insyaAllah bila kita ada monitoring, kita dah bagi ilmu, kita laksanakan dan kita bagi feedback ataupun kita ada guidance, insyaAllah benda tu akan berkekalan lebih lama lah. Okay, itu ikut pengalaman yang saya dah buat lah sebelum ni, dan saya pun tengah buat sekarang ni. InsyaAllah saya akan share lah dengan ilmu yang saya ada ini. Okay. So okay, tak apa, kita beri peluang lah pada apa nama, sekarang aku siapa-siapa yang nak bertanya ataupun nak mengajukan soalan berkenaan dengan diet, just apa nama tu, type dia dekat comment section lah, supaya nanti sambil-sambil saya bercerita, anda semua saya boleh tolong jawab sekaligus lah. Selain kalau ada soalan yang menyusul pun tak ada masalah. Okay, sebab yang hari ni je santai saja. Okay, kalau macam tu saya mulakan lah secara official. Sekarang dah pukul 2. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasihlah kepada semua yang join. Saya harap kita perbanyakkan lagi. Terima kasih Puan Ina Comal kita daripada apa nama Geng Adil lah, bantu untuk saya buat sharing kongsi dalam grup. Terima kasih banyak. Okay, so terima kasih pada yang join. InsyaAllah benda ni akan menjadikan satu alat bantuan kalian lah untuk anda buat closing yang lebih mudah. Okay, sebabnya kenapa saya cakap sebelum ni pun saya dah share banyak kali, benda ni nilai dia sangat-sangat berbaloi. Okay, kenapa berbaloi? Contohlah, anda beli Vivit dengan harga 500 lebih, anda boleh guna sampai bila-bila, dan ilmu yang anda akan dapat dalam dengan program yang kita akan anjurkan ni sekali, anda akan guna sampai bila-bila. Bukan untuk diri anda seorang, tapi untuk satu family anda. Especially kalau anda seorang perempuan, wanita yang dah berkahwin, ada suami, ada anak, ada parent lagi. So kita boleh gunakan ilmu ni untuk kita ajar pada mereka juga. That's why saya cakap benda ni sangat-sangat ternilai. Kalau nak dibandingkan harga ni dengan harga pasaran kat luar, memang sangat-sangat berbaloi lah. Okay, so sebelum saya cerita pasal program, kita bersembang dulu lah pasal diet sambil-sambil untuk kita tarik lagi ramai orang masuk saya punya live ni. Mungkin sebab hari ni ramai busy kot, so saya lambat sikit nak naik kita punya viewer. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni dah berapa hari bulan? 7. Dah dekat seminggu dah sebenarnya. Tahun 2021 ni dah berlalu. Okay, so hari ni hari yang ke-7. So ngam-ngam hari ni seminggu lah kita kat 2021. Adakah anda semua yang tengah tengok live saya ni dah melakukan satu perubahan dari segi kita punya corak pemakanan, ke masih lagi sama kita punya pola pemakanan macam kita amalkan sebelum-sebelum ni?
Kalau contoh anda masih lagi dalam takuk yang lama atau masih lagi cara pemakanan yang sama macam 2020 ataupun sebelum-sebelum ni, kenapa? Tanya diri anda, adakah cara pemakanan anda tu memang dah baik? Alhamdulillah lah. Tapi kalau anda rasa bila anda bertanya pada diri anda, jawapannya masih lagi cakap, oh benda ni masih boleh diubah. Dan kenapa anda bertanya lagi pada diri anda, mengapa anda tak ubah sekarang? Takkanlah kita nak tunggu sampai dah terjadi sesuatu ataupun dah ada simptom kat diri kita yang menunjukkan certain penyakit ke, ataupun tiba-tiba macam ada tiba-tiba sesak nafas ke apa. Takkan kita nak jadi macam itu baru kita nak melakukan sesuatu. So walaupun dah 7 hari berlalu, masa ini hari ke-7 lah, kira dah 7 hari 21 ni berlalu, masih lagi tak terlambat untuk kita mulakan ataupun kita nak meraihkan kita punya apa nama tu, kita punya matlamat untuk menjadi lebih sihat. Kalau kita nak contohlah kalau kita nak berdiet ataupun nak kurus, yang pertamanya kita kena pastikan apa niat utama kita untuk turunkan berat badan itu sendiri. Okey, itu yang biasanya kalau dalam mana-mana kelas ataupun mana-mana talk yang berkaitan dengan makanan yang saya anjurkan, biasa saya akan tanya dulu pasal niat lah. Ni tak kisah, saya rasa bukan semata-mata untuk berdiet. Bagi saya, dalam contohlah kita nak buat KMSB sendiri pun, kita pun kena tengok pada niat yang pertama. Betul tak? Bila niat kita betul, insya-Allah dengan apa benda yang kita nak buat, kita usahakan tu, benda tu akan jalan dengan dipermudahkan dengan Allah. Sebab kalau niat tu tak kena, contohlah kalau berbalik pada isu yang sekarang saya bawa ni adalah kita nak turunkan berat badan. Kalau contoh niat saya, contohlah nak turun berat badan ni sebabnya aku nak apa nama tu, nak menunjuk kat orang lain supaya body aku cantik. Aku senanglah nak jalan bila keluar rumah pergi mall ke atau pergi pasar ke, puas hati, boleh tunjuk aku ni cantik, badan cutting mantap lah, supaya orang boleh tengok. Yang tu mungkin dia punya niat tu tak berapa cantik. Kalau contoh orang tu, saya rasa macam ramai orang juga di sini yang ada niat dia nak turunkan berat badan ni sebab mungkin dia rasa dia punya kekuatan fizikal ataupun dia punya physical activity dia dah terencat disebabkan dia punya kenaikan berat badan dia tu. Sebagai contoh, mungkin kita akan rasa sakit-sakit kaki bila jalan dalam setengah jam ataupun tengah buat kerja rumah dalam 10 minit 15 minit, ada rasa sakit lutut, sakit kaki, rasa lenguh-lenguh kan. Mungkin daripada situ dah trigger aku kena buat sesuatu ni. Itu insya-Allah akan dipermudahkan. Sebabnya kalau contoh niat macam itu, sebab yalah kita nak improve kita punya diri sendiri. Bila kita kurang berat badan, tak bebankan kita punya bebankan kita punya kaki, so senanglah. Especially kalau orang tu nak solat, nak solat boleh solat berdiri, bolehlah dia solat dengan selesa, tak mengganggu dia punya khusyuk solat dia sendiri. Sebab yalah bila kita solat kaki sakit disebabkan berat badan kita sendiri, kita macam cepat nak fokus pada bacaan kita pun kadang terganggu sedikit. So insya-Allah Allah akan bantu. So yang pertamanya memang kalau contohlah bila kepada siapa-siapa yang tengoklah saya yang masih belum lagi melakukan sesuatu pada diri anda berkenaan dengan kita punya corak pemakanan, anda boleh mula hari ini ataupun esok. Yang pertama, set kita punya niat. Apa yang kita nak, kenapa kita nak ubah kita punya corak pemakanan. Okey, bila niat elok, insya-Allah akan cantik. Bila start niat dah betul, kita kena cari pula cara macam mana kita nak buat kita punya diet ataupun cara apa yang boleh membantu untuk diri saya ataupun diri kita ni nak jadi lebih sihat. Ikut pada kita punya matlamat tadi itulah, kenapa nak turunkan berat badan tu sendiri. Okey. So bila dah kita cari cara kat sini pelbagai cara. Okey, diet ni kalau kita Google search je how to diet, macam mana nak diet, bukan setakat kat Google. Kalau kita type dekat Facebook sendiri pun dah macam-macam jenis diet dah wujud. Okey, macam-macam jenis fat diet dah muncul dekat dalam dunia ni. Kalau contoh nama-nama famous macam Atkins diet, Paleo diet, apa lagi, intermittent fasting. Lepas tu apa lagi, meal replacement. Lepas tu apa lupa yang relate dengan fat tinggi ni, saya dah lupa dah. Banyak lagi lah. Okay, memang terlalu banyak jenis-jenis diet yang wujud kat dunia ni, and dia kena ikut
kalau contohlah kita Google, kita nak ikut certain macam, contohlah kita nak ikut Aitken, sebagai contoh. So bila kita mempelajari apa konsep Aitken ni sendiri, kita akan tengok. Bila kita tengok, kita ikut, kita buat, mungkin ada orang boleh jadi. Kalau contohlah kita ikut kawan kita cakap, oh aku pakai Aitken jadilah, so kita ikut, kita belajar daripada dia. Kita pakai seminggu, kita pula ikut tak jadi pula. So kita pelik, kenapa orang ni buat boleh, aku buat tak boleh. Lepas tu kita cuba yang lain pula. Mungkin kita guna suku-suku separuh, ataupun guna paleo diet. So kita ikut, kita buat cara tu pula. Tapi still juga tak kena. Sebab cara ni pelbagai, tapi dia ikut pada kemampuan diri kita untuk berdiet tu sendiri. Okey, diet ni kalau boleh nak berdiet, jangan terlalu drastik perubahan dia, ataupun jangan terlalu strict sangat dengan diri kita. Sebab kalau kita terlalu strict sangat, dia payah sikit untuk kita konsisten secara long term lah. Okey, sebab tu kalau boleh nak cari cara diet ni, kita kena cari cara diet yang betul-betul sesuai dengan kita punya cara hidup, dengan kita punya apa yang wujud dekat sekitar kita. Macam hari tu, kalau baru-baru ni dalam bulan 12 tahun lepas lah, tak lama pun, baru beberapa hari berlalu kan. Dalam tahun lepas, kalau anda perasan, ada satu viral lah berkenaan dengan ada seorang hamba Allah ni, dia share kalau jumpa dietitian je, diorang akan bagi share menu makanan yang menjurus pada orang-orang barat. Itu yang dia punya, dia cakap kena makan oat lah, kena makan salmon lah, dia cakap macam itulah. Okey, so kenapa saya cakap macam ni? Tapi sebenarnya tu bukan betul pun. Kalau contoh sebagai kami sebagai dietitian, kita biasanya bila kita akan perkenalkan ataupun kita bagi tahu, suggest dekat kita punya patient ataupun kita punya customer diet apa yang sesuai kat dia orang, biasanya kita akan tengok origin dia orang ataupun di mana dia orang duduk. Apa jenis makanan yang senang dia orang dapat. Sebagai contoh, mungkinlah orang tu duduk kat area KL, and tempat kerja dia ni di sekitarnya memang banyak kat luar tu gerai-gerai kecil yang ada menu makanan daripada segi makanan berlauk, ada makanan jenis Chinese, ada makanan jenis India, lepas tu ada fast food. So kalau contoh macam ini, so kita akan ajar macam mana dia nak ambil, and apa jenis apa cara kalau contoh dia nak consume makanan-makanan jenis macam ni. Itu sebagai contoh kebiasaannya, bagaimana seorang dietitian akan nasihatkan anda. Kalau berbalik pada isu sharing ataupun posting viral tu, itu kami nak bagi tahu benda tu tak berapa tepat lah. Mungkin dia Google ataupun dia minta nasihat daripada dietitian yang memang duduk di luar negara kot. Itu mungkin lah. Okay, so kat situ saya cakap tadi, pada cara tu kita kena tengok apa yang ada dekat kita, dan kita ikut, baru kita talikan dengan kita punya kemampuan. Kalau kita contohlah ikut cara diet yang memang jenis makanan barat, macam oat ke, makan sayur sahaja ke, makan buah-buahan sahaja ke, ataupun makan lauk sahaja ke, macam egg diet ke apa kan. Kadang-kadang benda tu kita dah lama kita buka jenis yang macam itu. Kita memang suka makan nasi semata-mata. So benda tu agak payah. So bila kita nak paksa diri kita makan, buat benda perkara macam tu secara mengejut, sure diet kita takkan terjadi. So contoh, melainkan kalau contoh orang tu dia jenis nak cubalah egg diet ataupun dia nak buat Aitken diet. Memang sebelum-sebelum ni pun dia makan pun tak berapa banyak. Cuma dia tak boleh berhenti mengunyah. So mungkin dengan Aitken diet tu dia membantu untuk kawal dia punya portion size ataupun intermittent fasting. Itu sebagai contoh. Okey. So selepas bercara, benda yang paling penting, yang keempat adalah, benda yang paling penting adalah macam mana kita nak memastikan cara yang kita buat ataupun langkah yang kita buat tadi tu, yang kita amalkan tu boleh konsisten. Sebab kalau kita nak berdiet ni, kita kena pastikan kita boleh buat benda ni sampai bila-bila. Itu paling bagus lah. Kalau kita buat on off, so rugi. Sebabnya contohlah, orang tu dah berdiet selama setahun, daripada berat dia 100 lebih, alhamdulillah dapat turun berat badan jadi 70 lebih dalam setahun. So kalau dia gunakan jenis diet yang strict dalam setahun,
And contoh tahun yang kedua tu masuk je dia rasa dah malas nak bercakap, dah puas hati dah selesa dengan badan ni. Then bila dia masuk yang tahun kedua tu, dia dah diet dia tak cantik. Maksudnya dia berbalik pada cara makan yang lama. InsyaAllah dia akan naik balik berat badan. So that's why kita kena tengok macam mana yang keempat ni, yang paling penting adalah untuk konsistenkan kita punya amalan yang cara kita pilih tadi tu. So that's why cara tu penting untuk kita fikirkan yang nombor 4 ni macam mana kita nak konsistenkan. Itu antara benda penting lah untuk macam mana kita pastikan kita punya diet betul. And last sekali, yang nombor 5, point yang kelima adalah macam bila kita nak fikir nak berdiet ni, yang kelima kita perlu ada satu group ataupun ada satu support team lah. Bukan group lah, sebenarnya support team. Support team ni tak semestinya daripada kita ada kawan-kawan ataupun suami ataupun isteri ataupun anak yang boleh support kita, yang memahami situasi kita. Waalaikumsalam Kak Mai kita dengan Kak Nohayati. Terima kasih yang pada siapa-siapa yang baru join. So hari ni kita lebih kepada sharing macam mana nak berdiet, and also bagi penerangan pasal program yang kita akan lancarkan tak lama lagi lah. Okay. So yang kelima ni, yang pasal support team ni, bermaksud bila kita ada contoh family, isteri, suami atau anak-anak yang memahami yang kita sekarang nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Cik Suhaimi, apa khabar? Betul, mak ada kat HQ ni, mohlah datang sini. Meramaikan, pada seorang je mak je dekat sini. Okay. Dengan support team ini, macam mana dia contoh family member memahami situasi. Contoh sebagai contoh, saya sekarang ni yang tengah on diet. Sebabnya kenapa? Berat badan tiba-tiba naik hujung tahun lepas. Biasalah MXP gini memang terkenal dengan tagline memang tak berhenti makan kan. Memang saya berjaya naik berat badan lah. Daripada awal masuk itu dalam 80 lebih, 88, 87 tu, dia 92 terus. Masa hujung bulan 12 hari tu saya check. Tapi Alhamdulillah daripada 28 hari bulan 12 sampai semalam 6 hari bulan, saya check daripada 92 tu, Alhamdulillah dapat turun lah dari 90.6 ataupun 90.11, macam tu lebih kurang lah. So ada penurunan sikit. Padahal saya buat just sikit-sikit je. Tapi yang penting sebab isteri saya support lah. Kadang-kadang macam contohlah lelaki ni, bila dah berkahwin, masalah dia kalah dengan anak-anak dengan isteri dia lah. Biasalah kalau lelaki balik rumah, isteri masak, takkan kita nak makan, contoh. Ataupun kalau balik kampung dah makan sebelum jalan, contohlah kita balik kampung kan, dah makan berhenti R&R ke, lepas tu balik rumah tiba kena pula makan tengah hari. Tapi pada dah on the way tu dah makan sikit dah, makan sikit, mungkin makan roti canai 2-3 keping ke, ataupun sehingga hari R makan nasi dah ke. Tapi dah sampai kat rumah mak ataupun mak mertua tu, tiba-tiba kena pula dia orang tengah masak, contoh, dan dia orang pun jamu. Macam mana nak tu kan. So ada satu masalah. Kebiasaan dia, ini masalah lelaki. Perempuan pun lebih kurang sama. Cuma perempuan ni dia senang sikit. Sebab kalau contoh husband dia ajak makan ke apa, dia cakap tak nak, husband dia ikut je. Jarang-jarang berlaku lah perempuan ni kalau lelaki dia paksa, dia akan menurut. Biasanya dia orang akan menang lah. Kalau lelaki ni tak, cakap yang saya tak nak makan lah, tak boleh lah. Nanti dia cakap saya dah masak dah ni, penat-penat saya masak. Nanti mula dia buat muka sebersalah dia semua tu kan. Tu contoh. So selain daripada tu, macam saya punya situasi yang saya dapat turun berat badan ni, biasanya sebab support team tu lah. Maksudnya anak saya and isteri saya pun memahami situasi, mak mertua saya pun memahami situasi. Dia pun support. Maksudnya tak adalah dia memaksa ataupun dia terkecil hati ke kalau tiba-tiba kita makan sikit. Sebenarnya kalau kat rumah macam saya, kat rumah memang saya lah orang tukang habiskan makanan. Okay, Waalaikumsalam Kak Yong. Selamat hari jadi ya Kak Yong hari ni. Semoga tahun ni jadi lebih sukses and dimurahkan rezeki, and sentiasa sihat selalulah, supaya Kak Yong boleh meneruskan dakwah yang ada, yang Kak Yong teruskan, yang tengah Kak Yong usahakan sekarang ni. Okey, kita berikanlah ucapan ucapan selamat hari lahir lah untuk Kak Yong kita. Boleh? Alang-alang dia dah masuk kan. Boleh kita raikan kat sini. Okey. So that's why support team yang nombor 5 ni sangat-sangat penting juga untuk kita pasti berjaya. And satu lagi, sebenarnya untuk support team ni ada satu kajian yang dibuat berkenaan dengan orang nak turunkan berat badan dengan satu group exercise. Maksudnya group exercise. Waalaikumsalam Cikgu Yam, apa khabar? Melaka sana okey? Maksudnya kajian tu dia buat
bila kita exercise sorang-sorang, maksudnya kita duduk buat kat rumah. Sekarang kan dah senang, masa PKP ni kan biasanya kita exercise sorang-sorang kat rumah, gunakan YouTube. Jarang-jarang lah kita nak buat group exercise. Kalau dulu mungkin kita boleh ajak kawan-kawan 2-3 orang dekat taman, lepak sama-sama, kita buat exercise. Contoh macam itu. Tapi kalau ikutkan apa nama tu, kajian yang dibuat ni, bila ada group exercise ataupun satu group yang boleh support each other bila kita nak turun berat badan ni, dia punya result berbanding dengan orang yang berdiet seorang-seorang ataupun exercise seorang-seorang, dia punya impact tu lebih bagus kalau kita apa nama tu, exercise dalam in group compare kita seorang-seorang. Sama juga macam contoh kita nak berjaya dengan MSB ni, contoh nak apa tu, nak boleh jadi cepat-cepat jutawan ataupun nak cepat-cepat macam mana nak belajar cara marketing ataupun cara nak jual produk orang MSB dengan cepat, kita kena ada group. Kalau kita buat seorang-seorang, dia lambat. Sebabnya kita kena belajar seorang-seorang, kita kena lalu liku-liku tu seorang diri. Kalau contoh dengan group ni, kita boleh share, kita boleh belajar daripada pengalaman kawan-kawan kita. So that's why kajian yang dibuat ni memang sangat-sangat kenalah dengan situasi sekarang ni, untuk orang turun berat badan dengan orang nak berjayakan MSB ni. Sebab tu bagusnya kalau kita tengok ukhuwah geng-geng Max Gabian ni memang sangat-sangat mantap. That's why ramai apa tu, orang yang di kalangan MSB ni ramai dah berjaya. Sebabnya kenapa? Ukhuwah yang wujud di sini membantu dia orang membakar semangat orang, dan satu lagi dia orang ajar step by step, dia tak dilepaskan begitu saja. Okey? That's why ramai MSB berjaya melahirkan ramai jutawan lah sekarang ni, sejak daripada apa nama tu wujud sampai sekarang dah 15 tahun, masuk ni dekat 16 tahun, insya-Allah lagi ramai lagi jutawan yang akan dilahirkan disebabkan dengan apa nama tu support group yang wujud pada MSB ni. Okey. So 5 point sebenarnya tadi pada kepada semua yang baru join. Sebenarnya awal-awal ni tadi saya share berkenaan dengan macam mana kita apa nama tu nak mulakan berdiet lah. Okey, 5 tips yang saya siasa share dalam saya punya apa nama kelas biasanya. Yang pertama berkenaan dengan niat kita. Okey? Yang pertama berkenaan dengan niat, betulkan niat kenapa nak turunkan berat badan. Yang keduanya cara. Okey? Yang keduanya cara, macam mana pilih cara apa yang sesuai untuk kita. Okey, lepas cara, macam tak cukup satu je apa tadi saya cakap dia. Okey, niat, lepas tu cara ni ikutlah cara apa kita nak guna. Lepas cara maksud saya bagi 4 je. Yang ketiga ni konsisten. Yang keempat ni adalah tadi support group. Okey, ni 4 yang apa nama 4 point yang boleh membantu anda macam mana untuk berjaya turunkan berat badan as a starting. Kalau tak buat 4 ni, dia lambat sikit lah, especially kalau kita tak berbetulkan kita punya niat tu yang pertama. Okey, itu teaser. Okey, untuk saya share ilmu sambil-sambil kita nak bercerita pasal kita punya program tu sendiri. Okey, so sekarang ni sebab tengok dah ramai masuk, so bolehlah saya share berkenaan kita punya program apa nama introduction pasal kita punya program Jom Fit tu. So Jom Fit ni apa, macam mana tercetusnya idea ni? Pada mulanya bila tengok VFit tu nak datang, saya approach lah Encik Azlan, cakap dengan dia, apa salahnya kalau saya nak sumbang apa nama tu consultation punya sesi untuk siapa-siapa yang ada beli beli produk VFit ni. Daripada situ terkembangnya terkeluarlah idea yang nak buat Jom Fit ni. So Jom Fit ni kita bukan fokus semata-mata untuk turunkan berat badan lah, tapi lebih kepada untuk educate siapa-siapa yang dah beli as a, kita panggil apa, as a first group yang kita akan target untuk diorang tahu macam mana cara makan yang betul. Saya yakin dan pasti ramai dekat sini dah biasa menjaga makan ataupun dah biasa Google check cara makan yang sihat semua. Saya yakin, sebab memang nak turunkan berat badan ni memang ramai orang dah buat sendiri. Saya yakin. Dan bila saya berborak, dan biasanya dia cakap, oh saya dah biasa, dah expert dah bahagian-bahagian ni. Tapi bila sebagai seorang yang, tak ada cakap seorang yang expert ataupun seorang yang betul-betul power dalam bahagian pemakanan, bagi lebih sikit lah, ada lebihan sikit ilmu yang Allah pinjamkan kepada saya yang belajar dalam bahagian pemakanan ni. Bila kita berborak-borak dengan orang-orang yang suka Google secara bersendirian ni, kadang-kadang bila kita tanya cara dia makan,
Ada benda yang betul, ada benda yang tak berapa nak betul. Okey? Sebab tu tugas saya, program Jom Fit ni, kita nak utamakan dia punya goal dia ataupun dia punya matlamat dia adalah untuk educate kalian, especially siapa-siapa yang dah beli, tentang ilmu pemakanan, macam mana kita nak buat makanan tu membantu dan menjamin kita sihat dan kita boleh beribadah sampai bila-bila. Sebabnya sekarang ni kalau kita perasan, kita makan bukan untuk sihat. Kita makan macam nak bela saka. Tak boleh, sama ada macam nak makan tu untuk saka kita ataupun makan tu ikut nafsu kita. Maksudnya nampak scroll Facebook, nampak coklat indulgence ni contoh, nampak coklat indulgence ni sedap pula, padahal baru tengah tengok sambil-sambil scroll Facebook tu sebenarnya tengah minum air mango shake contoh. Satu tak pun sambil-sambil scroll Facebook ni, sambil-sambil tengah makan mengetih petang, makan keripik ke, tak pun makan pisang goreng ke apa, tiba-tiba tengah scroll Facebook nampak pula ada orang share pasal buat kuih lah, kuih apam ke, kuih apa lagi, kuih kek lapis ke, kek-kek lain lah contoh. So itu kita terfikir, tiba-tiba nak makan. Kadang-kadang kita rakyat Malaysia ni memang terjurus pada benda-benda macam ni. Lagi-lagi sekarang ni tengah PKP yang memang kita banyak sangat masa untuk memasak di rumah, cuba pelbagai resepi. Kalau tengok awal-awal dulu masa PKP, masa awal start, memang banyak sangat orang share menu-menu makanan. Murtabak Singapore, Kak Ita kita share. Tu contoh lagi. Kalau dekat ni lah, tak pun kalau kat Johor, kacang pul lah, macam-macam kan, sate, apa lagi, macam terlalu banyak makanan dekat Malaysia ni. Memang kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, kita ni orang Malaysia ni, especially orang Melayu ni, kita ni banyak sakit. Sebabnya kenapa? Sebab kita ni kaya dengan makanan. Kak Yong suka makan. Semua orang suka makan, Kak Yong. Saya pun suka makan. Waalaikumsalam. Cik Fadil, apa khabar? Memang tak dinafikan, semua orang suka makan. Cuma dia, kita kena gunakan suka makan tu dengan cara yang betul. Sebab kalau suka makan dengan kita guna cara yang salah ataupun cara yang tak tepat, tu yang akan menyebabkan badan kita kurang sihat. That's why macam saya cakap tadi, goal utama untuk program yang Jom Fit ni untuk kita bagi ilmu supaya anda boleh raikan anda punya minat makan tu. Tak ada masalah nak makan sampai banyak kali satu hari, tapi dengan cara yang tepat, yang tak membebankan, dan anda akan insya-Allah sihatlah dengan izin Allah. Okey, sebab kita dah cuba berusaha. So yang selebihnya tu kita serahkan pada yang Esa lah. Okey, itu tujuan utamalah kenapa saya propose benda ni. Yang sebenarnya orang yang sebelum saya approach Cik Dan, saya first approach Elvina lah. Elvina orang pertama yang saya share pasal projek ni. Sebab saya tengok masa tu awal datang, Elvina ada call saya dengan untuk buat kelas. So sambil saya war-warkan lah saya punya idea ni. So dia pun meraihkan. So saya lepas share dengan dia, tengok ada sambutan. So saya terus bercerita dengan Cik Azlan. Okay. So goal tu memang itu. Dan apa yang kita akan buat, yang pertamanya, bila yang kelas pertama yang biasa saya akan share, kita akan cerita pasal macam mana kita panggil apa fungsi makanan yang kita makan tu untuk diri kita. Sebabnya kan, walaupun kita dah biasa belajar tentang, contohlah kita makan nasi, karbohidrat, protein dengan lemak, ni kita dah tahu dah, memang tahu ni kerjanya apa. Tapi kita kadang-kadang ambil sambil lewa. So apa yang saya katakan nanti bila saya buat macam kelas lah, maksudnya bila saya buat kelas ataupun bila saya datang dekat center untuk buat talk nanti tu, sesi pertama insya-Allah saya akan cerita pasal makanan dan dia punya fungsi. Bukan makanan lah, maksudnya karbohidrat, protein, lemak dan fungsi dia. Dan nanti yang kedua saya akan cerita macam mana kita nak ajak anda untuk buat menu makanan sendiri dengan ilmu yang biasanya ilmu ni digunakan, ilmu dia food exchange lah.
Kalau anda dah biasa dengar, alhamdulillah. Kalau anda pertama kali dengar pasal food exchange ni adalah satu teknik yang biasanya seorang dietitian akan gunakan untuk buat menu makanan. Kalau contohlah, anda nak tahu, kami dietitian biasanya kalau kita kena buat menu makanan dekat pesakit hospital, kita contohlah nak buat menu makanan untuk orang ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Kita contoh buat untuk 1500 kalori satu hari. Okey, so kita akan bila tengok 1500 kalori, kita daripada 1500 tu kita akan gunakan food exchange punya kaedah untuk pecahkan kita panggil pecahkan ratio karbohidrat, protein dengan lemak punya komposisi dia untuk 1500 punya kalori. So bila kita dah balancekan dekat situ, baru kita buat letak. Contohlah pagi ni makan apa, karbohidrat dia apa kat situ, protein dia apa kat situ, lemak dia kat situ. Yang ini yang saya akan ajar pada kalian. Okey, ilmu ni saya belajar memang daripada zaman universiti lah. Dan kita sentiasa gunakan bila kita nak cerita pasal pesakit atau kita nak buat menu pada pesakit. So insya-Allah itu yang ilmu yang kalian akan belajar. Jangan risau, benda ni tak complicated. Sebabnya kenapa? Saya punya senior dah ketengahkan konsep ni sejak daripada 2016. Masa tu saya baru berjinak-jinak lah dengan buat consultation kat luar, buat personal branding, personal dietitian punya coaching. Sini saya ajar pasal benda ni, and dia pun dah ketengahkan kepada masyarakat. Dia sendiri buat personal class untuk food exchange ni sendiri. Bila saya attend dia punya kelas, saya nampak orang tu pun dengan orang-orang, maksudnya bukan orang dalam bidang diet atau nutrition ni join, dia orang pun boleh menerima, dia orang pun senang memahami. So insya-Allah kalian pun akan mudah untuk memahami dan amalkan. Okey, tak apa, Norman Dayah, jangan risau, tak lambat pun. Sebab awal-awal tadi saya just share pasal macam mana kita nak 4 benda penting lah untuk turunkan berat badan. Macam mana kita nak mulakan. Okey, so selepas saya share kelas kedua yang berkenaan dengan food exchange tu, insya-Allah yang ketiga kita akan bincangkan berkenaan dengan fat diet. Fat diet ni bermaksud diet yang wujud dekat dunia ni. Macam saya cakap awal tadi lah, Atkins ke paleo diet ke intermittent fasting, kita akan share, kita akan go through. Kalau siapa-siapa yang dah pernah buat benda tu semua, kita boleh tanya dia orang apa yang dia orang macam mana dia orang lalui, apa yang dia orang buat, and macam mana kesan dia, dan kita boleh bincangkan. And daripada situ anda boleh pilih mana jenis diet yang anda nak lakukan. Okey. Dan yang keempat, modul yang keempat, saya akan mengajar ataupun bercerita berkenaan dengan food labeling. Dalam 21 orang kat sini, ramai ke yang expert nak membaca label makanan? Maksudnya label produk lah. Label macam contoh kita baca roti lah, tak pun susu, kita beli susu kotak ke fresh milk ke. Adakah anda memahami ataupun pandai nak elaborate, nak baca apa yang tertera pada label? Ke kalian tak pernah baca langsung selama ni, hanya baca pada tengok bila nak produk makanan, tengok pada kita panggil tu expired date je. Cuba komen sikit tentang food labeling ni. Kenapa saya tekankan pasal food labeling ni? Sebab benda ni penting. Kadang-kadang kita daripada food label tu lah kita boleh tahu apa benda kita makan. Bagus juga kalau kita sesa tengok, sebabnya macam tapi tak faham. Sebab memang itu biasa kat luar. Masa awal-awal kita perkenalkan modul macam ni, sebab modul ni saya gunakan, saya adaptasi daripada program MyFit, My Sihat punya program under KKM. Dulu saya first program saya join yang lebih kurang macam ni untuk personal diet ni, daripada My Sihat lah. Saya punya senior tu yang ajak saya join. Daripada situ dia orang dah bagi satu modul. So modul ni saya ketengahkan, saya bawa kat sini lah. Memang salah satu apa yang wujud pada situ memang adalah untuk bacaan label tu. Sebab memang sangat-sangat ramai. Kadang-kadang orang terkeliru sama ada kita nak baca per serving ke, kita nak baca yang satu lagi per serving, dan satu lagi yang per 100 gram. Mana satu kita nak baca, mana satu kita nak tengok. Kadang kita terkeliru. Bila kita nak kira, nak tahu dia punya berapa banyak kita masuk, kita kadang blur. Sebab kadang-kadang ada label pun tak berapa nak lengkap. So that's why insya-Allah kita akan
bercerita tentang food label. And last kali yang nombor 5 ni, dia bergantung pada situasi lah. Okay, sebabnya benda ni kena melibatkan kita, nak melibatkan kita pergi ke supermarket ataupun kedai runcit. Kalau supermarket ni payah sikit lah, sebab kalau nak buat benda ni pergi supermarket, mungkin nak kena hantar surat untuk minta kebenaran. Lagi-lagi time PKP ni agak payah sikit lah. Cikgu Patona cakap, tengok label, baca logo halal dan expiry date saja. Okey lah, seorang-orang ada baca. Kenapa tu Kak Ita? Habis cakap, habis dia punya diet tu. Apa yang dibakar sangat tu? Okey. Yang nombor 5 ni adalah sebenarnya saya nak kita nak buat macam mana kita pergi masuk mall, contohlah masuk mall atau kita pergi kedai runcit ke, pergi Giant ke, Inclusive ke, contoh kita tengok apa barang-barang yang biasa anda beli, anda ambil, lepas kita buat komen. Itu yang inilah, tak pun benda yang paling mudah. Kalau contohlah kita pergi buat program dekat center, kita serbu satu rumah lah, siapa yang sanggup jadikan rumah dia sebagai tempat, kita panggil apa, tempat uji kaji. Kita boleh gunakan adaptasi, sama ada kita pergi kedai runcit ataupun mall untuk kita buat shopping dan shopping grocery, dan nanti kita ajar. Tak pun kita pergi rumah orang, salah seorang lah kita pilih, nanti kita tengok apa makanan yang ada wujud dekat dalamnya, peti ais, dekat dia punya rak-rak makanan makanan kering ke, makanan dalam tin ke apa, dan kita beri komen. Kita tengok apa pandangan ahli-ahli yang lain, dan kita komen satu persatu. So ada 5, insya-Allah lah 5 model kelas ataupun modul lah yang anda akan dapat bila join kelas saya ni. Yang pertama saya cakap adalah berkenaan dengan karbohidrat, protein, lemak, apa gunanya untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang keduanya food exchange. Lepas food exchange tadi adalah berkenaan dengan fat diet lah. Okay, fat diet, lepas tu food labeling. Lepas food labeling, insyaAllah kita akan pergi buat shopping ataupun kita serbu rumah orang lah untuk kita ni. So itu 5 modul yang insyaAllah saya akan bawa pada kalian bila kalian dah beli Vfit dan kita punya program tu lah, Jom Fit tu. Itu 5 modul yang ada yang kalian akan belajar. Dan selain daripada tu, kita akan buat grup khas lah, grup khas untuk orang-orang yang join program ni, untuk kita bagi support berkenaan dengan pemakanan je. Yang dalam grup tu nanti jangan cerita pasal benda lain, kita cerita pasal diet, diet sajalah. Sebab MSB punya yang pasal kita punya business dah ada grup lain. Yang ni saya akan, lepas ni saya akan buat memang fokus untuk bercerita pasal diet dia. Anda boleh share menu apa yang anda makan hari tu, ambil gambar dan kita boleh komen. Daripada komen tu kawan-kawan lain boleh komen, kita boleh nampak. Sebab bila jadi macam itu, dia akan timbul kesedaran. Mungkin awal-awal ada macam seminggu pertama mungkin ada cakap, tak payahlah kau ambil benda ni. Tapi bila dia dah lama-lama tengok kat sini, dalam grup tu ada kawan dah berjaya nampak result dia akan terbakar. Percayalah cakap saya. Itu satu. InsyaAllah boleh. Boleh kot lepas kita namanya jangan risau. Siapa-siapa yang dah beli Vfit tu insya-Allah terus akan automatically join. Kak Yung insya-Allah, mungkin Kak Yung kot salah satu rumah yang kita boleh isukan sebagai satu rumah yang kita boleh untuk inilah kita serbu lepas ni. Kak Yung rasa takut, mungkin kita bolehlah isukan kita usulkan lepas ni. Jangan risau. Sebabnya kenapa? Benda ni dia menarik. Bila kita contohlah, kalau betul lah berjadi kita buat kat rumah orang tu, kita kita jadikan rumah tu sebagai rumah eksperimen, orang tu sendiri akan belajar. Sebabnya kadang-kadang kita tak tahu benda tu tak berapa elok, tak berapa sihat, atau kadang-kadang mungkin dia ada benda-benda yang jarang-jarang orang makan, tapi dia makan, lepas tu dia share, oh benda ni baik, nanti orang lain pun boleh amalkan. So tak rugi. Jangan rasa segan, sebabnya ilmu ni kita cari, tak kisahlah macam ilmu agama, ilmu berniaga. So kalau kita segan, benda tu akan datang. So insyaAllah ada kelebihan ni untuk siapa yang relakan dirilah menjadi tuan rumah. Mungkin dia payah sikit lah nak kena merelakan diri rumah tu. Maggi Maggi tu biasalah, rumah saya pun ada juga Maggi. Tapi terus terang, kalau Maggi ni saya pun jarang-jarang makan. Melainkan kalau bini saya masak,
Ataupun dah malas nak masak, mungkin saya makan lah. Tapi memang jarang-jarang berlaku lah. Kalau macam contoh zaman masa sekolah asrama dengan zaman new, memang jarang-jarang belilah. Berapa bulan? Kalau ikutkan, saya nak buat 3 bulan saja. Tapi awal-awal ni Encik Azlan cakap 6 bulan. Tapi tengoklah, saya akan confirmkan balik. Sebab kalau terlalu lama, dia punya pengisian tu dia terlalu melirik nanti. Takut dia punya semangat tu dia lari. So memang paling lama pun sepatutnya saya akan buat 6 bulan lah. Sabar 3 bulan, sorry. InsyaAllah 3 bulan tu waktu yang terbaik lah. Siapa main confirm besar, bahaya tau. Kak Yung kita, siapa masuk rumah Kak Yung semua confirm besar Oh ini cantik ni. Ni memang apa tu, lubuk makanan ni kiranya ni. So insyaAllah itu modul yang saya ada, yang anda akan rasai lepas ni. Dan yang WhatsApp group tu memang sangat-sangat berkesan. Okay. And yang satu lagi ni optional lah. Kita tengok pada situasi. Sebab kat sini ramai yang perempuan. Kalau ada dalam kalangan kita yang boleh conduct exercise, lagi baik lah. Daripada situ, contoh kita kan dah boleh buat Zoom, pakai Zoom kelas ramai dah biasa. Boleh je anjurkan dalam seminggu sekali, siapa-siapa volunteer buat exercise Zumba ke HIIT exercise ke, tak kisahlah apa jenis exercise yang kalian suka buat. Kita grupkan supaya bila yang join tu, insyaAllah dia akan buat. Sebab kalau kita biarkan lepaskan dia orang buat sendiri, kadang-kadang ada yang cengkelat, alamak tak sempat lah, jadi alasan. So ini optional. Tapi kita tengok pada situasi lah. Sebab boleh je saya nak anjurkan sendiri kelas tu, takut kadang kalian segan ke apa sebab saya lelaki. Tapi kalau kalian semua okey, insyaAllah saya boleh buat lah. Tak pun minta tolong siapa-siapa yang ada kawan-kawan boleh ada kelas, boleh buat kelas Zumba ke apa yang joget-joget ataupun exercise yang diorang dah biasa buat, kita alu-alukan lah untuk diorang ni. Kalau siapa tanya, kejap saya tengok ada satu pertanyaan ni. Cikgu Fatunah ada tanya, kalau masak sendiri macam mana pula nak kira kandungan nutrisi? Okey, yang ini dia ilmu ni akan kita boleh gunakan, kita aplikasikan bila dah belajar food exchange tu. Sebab food exchange ni kita dah boleh agak. Kalau contoh memang kita jenis masak sendiri macam Cikgu Fatunah cakap ataupun Cikgu Fatunah tanya, alhamdulillah bagus. Sebab dah biasa masak sendiri, kita boleh tahu apa yang kita makan, apa yang kita dapat. So dengan food exchange ni kita boleh tahu secara rawak dia atau sejenis dia berapa banyak yang kita akan dapat daripada si karbohidrat, protein, lemak ni, berapa banyak kita akan consume. Sebab tu food exchange ni sangat-sangat bagus untuk kita gunakan. Sebab itu ilmu yang sangat-sangat praktikal. Nanti dah belajar, insya-Allah anda semua akan nampak dia punya kita panggil betapa valuable-nya ilmu yang saya bagi ni pada kalian. Sebab benda ni anda tak akan gunakan untuk, contohlah dalam masa 3 bulan program ni saja. Sampai bila-bila anda akan gunakan. Nilai dia kalau saya nak share, semalam saya ada buat kaji sedikit sikit lah, tengok saya punya senior-senior punya ataupun program-program yang dah buat sebelum ni. Course setiap modul ni dia bahagikan pada beginner class, intermediate class dengan advanced class. Tapi saya rangkumkan terus untuk 3 bulan punya punya program tadi. Dia orang buat ni satu program ni, contohlah beginner class dia dekat RM150 ataupun RM200 untuk per kelas. Dia punya kelas 1 jam lebih je. So yang kedua intermediate class dalam 200 lebih untuk satu kelas tu je. Tapi dia mungkin dia ada ada yang intermediate ni dia ada buat 21 hari punya bersama dengan dia lah. Dia akan check supaya dia monitor. Yang advance punya kelas ni dalam 300 lebih. Untuk kelas tu 3 kali kelas, maksudnya dekat 3 jam ke 4 jam. Dia punya nilai ni kalau contohlah dia 150 ke 200 ke 300 dah berapa? 500, 600 setengah. Dia punya nilai ilmu yang kalian akan dapat ni ikut harga pasaran dengan sama nilai dengan harga anda punya VFIT. Kira VFIT tu kira benda yang percuma sebenarnya. Untuk kalau nak compare nilai ni lah. Okey. Cikgu Kak Yati cakap apa? Untuk tim saya ada grade VFIT akan dapat join VFIT sama. Betul. InsyaAllah. Kak Yati. Bila bermula? Ada yang bertanya, siapa yang bertanya ni?
Sorry lah, saya tak perasan laju sangat ramai ni. Bila bermula ya. Terima kasih yang bertanya. Saya tak perasan siapa yang bertanya. Bila bermula ni macam Encik Azlan cakap, kita nak tunggu kalau boleh Vivit tu sampai dekat semua yang buat pre-order tu. Tapi kalau contohlah, kalau kita nak launch yang secepat mungkin, sekurang-kurangnya contohlah ikut contoh Jerantut punya team yang memang dah order. Contohlah 10 orang order, 8 orang dah dapat, ataupun 10 dah dapat. Mungkin kita boleh fokus kat tempat dia orang dahulu. Contoh. Tak pun kalau team dekat KL yang order 100 orang, memang 100 dah dapat. So mungkin kita akan terus mulakan ke tempat tu. Kalau boleh kita nak mulakan punya program tu ikutkan Encik Azlan punya suggestion, kita mulakan bulan 2 lah. Time frame dia tak ada lagi. Memang kenapa nak tunggu tu, sebab kita nak bagi peluang dan masa supaya semua dapat dulu kita punya Vfit, dan lepas tu baru kita launch betul-betul. Okay, so insyaAllah bulan 2. Dia punya tarikh tepat tu belum ada keluar lagi. Okay, so kena tunggulah. So itu yang kalian akan dapat, dan anda juga boleh share pada orang kat luar. Okay, tunjukkan value dia. Anda dah tahu apa modul ataupun apa yang anda akan dapat bersama dengan kelas saya nanti, dan share dia punya value kat situ. Okay, InsyaAllah benda ni takkan rugi. Dan benda ni kalau orang tu tak nampak dia punya value tu, mungkin something wrong lah. Mungkin pertama, kalau kita nak husnuzon, mungkin dia ada kekangan wang ke apa, kita faham lah kan. Tapi kalau mungkin dia yang kita tahu dia berduit, memang dia mampu nak beli on the spot ke apa kan, tapi dia bagi banyak alasan tu, mungkin ada something yang dia tengah fikir kot. Ada benda-benda lain, beban-bebanan hutang ke apa, itu tak apa. Tapi insyaAllah kalau orang tu betul-betul nampak dia punya peluang, ataupun orang tu nampak dia punya nilai kelas ni, sure dia akan grab. And sangat-sangat mudah untuk anda semua untuk close buat sale Vfit ni. Ini yang saya cuba bantu kalian lah. Okay, InsyaAllah kalau anda gunakan peluang ni sebetulnya, tak susah lah untuk anda banyakkan buat sale Vfit ni. Sebab kira yang buat pre-order ni, kira anda first batch, mungkin saya akan improvise tanpa kita pendekkan dia punya cost lepas ni. So kira yang 3 bulan ataupun 6 bulan ni, ini adalah first trial lah. Kira nak tengok macam mana keberkesanan dia, ada apa benda yang saya boleh keluar, masukkan, saya nak improvekan. So insyaAllah lah saya cuba habis baik lah untuk curahkan apa yang patut untuk program yang pertama ni. Dan mungkin kalau program kedua tu, mungkin saya akan pendekkan lagi kot. So untung siapa yang jadi first batch lah. Okay, itu yang pasti. Sebab yang first batch ni mungkin kita all out bagi tanpa kita panggil kurangkan dia punya input. Kita bagi je semua, supaya orang nampak impact dia. Bila orang nampak, orang rasa, orang senang share. Nanti yang kedua, yang ketiga, mungkin saya akan kurangkan sikit supaya orang lebih value nilai saya punya kelas dengan kita punya ni, kita punya produk tu sendiri. Boleh nampak, oh, benda ni bagus. Kita harga yang kat luar dengan kat sini, ini ada kelainan. Okay, so dia boleh jadi killer point untuk anda buat jual Vfit laju-laju. Dia bukan semata-mata Vfit anda boleh campur sekali dengan Biconto sekali. So dua dalam satu lah. Banyak produk yang kita boleh kaitkan, tapi itu saya akan share lepas ni. Sebabnya kenapa? Kita bergantung pada aim ataupun apa benda yang kita nak kejar lepas ni. So berkenaan dengan berkenaan dengan program saya, itu dia punya tentatively lah daripada saya. Nanti finalize, kita akan berbincang balik dengan Cik Azlan, yang kita finalize, kita akan keluarkan mungkin satu memo ke apa, kita hantar pada semua. Okay, so ada beberapa soalan, tak kisahlah berkenaan diet ke ataupun berkenaan dengan program tu, kalau tak berapa nak faham, boleh bertanya dengan saya. Kalau nak bertanya soalan, boleh teruskan bertanya soalan lah. Sebab saya punya introduction berkenaan program tu insyaAllah dah habis. Okay, ada?
Kak Mai, Kak Mai dah apa nama? Dah daftar ke yang kita punya tu? Ya. Okey, saya rasa macam mungkin semua tak ada soalan, mungkin semua faham dengan saya punya penerangan berkenaan dengan program yang kita akan lancarkan nanti. So tak apa. Kalau semua faham tak ada masalah. Okey. Betul. Okey, ada tak siapa-siapa nak bertanya soalan, tak kisah berkenaan dengan apa-apa isu sekalipun yang berkenaan dengan diet ataupun program ni. Boleh je tanya sebelum saya mengundur dirilah kiranya. Okey, so kita tengok macam lama tak ada bergerak kita punya komen ni. So saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada semua yang sudi apa nama tu join saya punya sharing petang ini. InsyaAllah harapnya usaha yang ataupun idea yang saya berikan ni akan membantu kalian untuk lebih mudah lagi untuk buat sale. And kalau ada apa-apa idea berkenaan dengan apa nama tu program ni, voice out je. Boleh contact saya. Waalaikumsalam, Ustazah Famina, apa khabar? Boleh je voice out message saya, bagi tahu apa benda yang kalian nak berikan lah. Mungkin anda kalian nak inginkan nak belajar tentang benda ni ke contoh. Boleh je. InsyaAllah saya akan ambil input tu dan saya boleh kita masukkan dalam modul-modul yang saya ada lah. Okey. So, terima kasih semua. Terima kasih kepada yang sudi berinteraksi dengan saya. Cikgu Yati, Kak Yati semua, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini insya-Allah akan memberi manfaat kepada kalian. And apa yang kurang tu memang datang daripada diri saya lah. Yang lebih tu semua pinjaman Allah untuk dia membantu saya sampai kepada anda semua. Okay, jumpa lagi pada next sesi insya-Allah. And tak sabar saya nak tengok cara basuh Vivit. Cara basuh Vivit ni sama je macam kita basuh weekend yang lain. Okay, so gently kita wash. Kalau nak basuh dalam kita punya mesin basuh, kita letak dalam kita punya kantong tu. Kantong ajaib kita yang biasa kita guna untuk basuh kita punya barang-barang pakaian-pakaian yang kecil-kecil tu kan. Masuk kat dalam tu. Tu je cara dia. Tak susah. Okay. So terima kasih, and harapnya kita boleh gunakan kesempatan ni untuk buat sale banyak-banyak untuk 2021. Okay. Assalamualaikum semua. Salam sejahtera.